Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah. Pagi ini kita masih diizinkan untuk berada di sini. Walaupun jadual asalnya kita kena jumpa bulan depan kan. Tapi banyak perkara dalam dunia ni yang kita sangka kita boleh buat, yang kita rancang, belum tentu dia jadi. Dan kadang-kadang kelekaan, bukan kadang-kadang, selalunya kalau kelekaan tu akan menyusahkan kita. Tadi ni pasal leka, ada masalah sikit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca hari itu sampai pada muka surat 55, hadis yang ke-72, bab 11 menghadap kiblat, Umdatul Ahkam. Kita bincang panjang hari itu tentang Nabi SAW solat menghadap ke Baitul Maqdis pada awal pensyariatan salat. Yang mana ada tuan-tuan yang tanya hari itu tentang macam mana Nabi solat semasa di Makkah. Wallahu ta'ala alam, dalam Al-Quran tidak dinyatakan tentang menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi itu ada dalam sunnah. Dalam Quran tak ada yang direct. Yang ada dalam Quran ialah mengalihkan daripada yang sedia ada kepada Kaabah. Jadi yang sedia ada tu di mana? Disebut dalam sunnah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi itu yang timbul pertanyaan semasa Nabi di Mekah, Nabi buat macam mana? Maka ada perbezaan pandangan ulama tentang perkara-perkara seperti ini. Tetapi yang dipegang oleh ramai ulama ialah berdasarkan kepada beberapa riwayat, Nabi akan salat di antara ruknail yamanain, dua rukun Yaman, maknanya antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Nabi akan salat di situ menghadap ke Kaabah dan dia menuju ke Syam, menghala ke Syam, kerana di sebelah sana tu ialah rukun Syam, penjuru Syam. Jadi ke arah Syam di situ. Jadi itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama, bagaimana tata cara solat Nabi SAW semasa sebelum hijrah, sebelum dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram, ianya ke Masjidil Aqsa. Cuma timbul ada beberapa pertikaian di kalangan ulama, ialah tentang ada riwayat Nabi solat di pintu Kaabah. Kalau solat di pintu Kaabah maknanya dia tidak dah menghala ke Syam. Jadi ada perbezaan pandangan ulama di situ. Dan ada juga sahabat Nabi yang Islam sebelum jumpa Nabi, dia solat menghadap ke Masjidil Haram. Karena itu kalau siapa-siapa yang rajin membaca, dia akan jumpa orang yang pertama menghadap ke Kaabah, ada seorang sahabat Nabi, tapi dengan ijtihad dia sendiri masa tu. Dengan ijtihad dia sendiri, belum disyariatkan. Kemudian bila dia jumpa Nabi, maka dia ikut apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia Islam, kemudian dia baru jumpa Nabi. Dia diislamkan oleh sahabat yang lain. Tak, maksudnya dia Islam sebelum dia berjumpa Nabi. Ayat yang macam itu dia boleh menimbulkan salah faham kan. Tapi baguslah untuk dijelaskan. Sebenarnya tuan-tuan, kita akan baca hadis tentang ada setengah-setengah perkara yang kita kena tanya, takut salah faham. Orang lain mungkin faham, kita mungkin salah faham. Jadi kalau kita dapat, kita catch yang salah faham, itulah yang kita bawa keluar, habislah.
Kemudian ada pula yang kaki tolong bakar, berbuah api sikit kan, banyak petrol semacam kan. Jadi macam itu. Dan jadi dunia jadi semakin rancak dengan perkara-perkara yang macam tu. Seronok orang. Baik, pagi ni kita tidak baca hadis yang ke-73 tu. Kita langkau hadis yang ke-74 dulu. Lain kali baru kita patah balik. Pasal apa? Kerana merujuk kepada ulama yang mensyarahkan hadis-hadis ini mengatakan alangkah baiknya kalau hadis 74 tu selepas 72 dia dulu, lepas tu baru hadis Ibnu Umar tu. Kerana dari sudut urutan topiknya yang tu nampak lebih berkaitan. Tapi wallahu taala alam, kerana penulis kitab, penyusun kitab ni dia ada seni yang tersendiri yang bukan semua orang boleh nampak dan boleh faham. Tapi kita ijtihad pakai yang tu lah. Jadi kita baca dulu hadis yang ke-74 ini. Qala al-musannif rahimahullah an Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'ain at-tamr fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dhal janib ya'ni an yasari al-qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblah faqal laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altu. Daripada Anas bin Sirin rahimahullah, dia berkata, kami menyambut kedatangan Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tiba dari Syam. Tiba dari Syam. Kami menemuinya di Ainut Tamr. Dia dari, sebenarnya daripada Syam, from Syam. Min qadima min asy-Syam. Kami menemuinya di Ainut Tamr. Aku lihat dia mengerjakan salat di atas kaldai dan wajah beliau menghadap ke arah ini, iaitu sebelah kiri kiblat. Aku berkata, yakni Anas bin Sirin bertanya, tadi aku melihat kamu mengerjakan salat tidak menghadap kiblat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan hal itu, maka tentu aku tidak akan mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pasal apa kita langkau hadis tadi? Pasal hadis ni masih ada kaitan. Kerana hari itu kita bincang tentang salat di atas kenderaan kan. Baik, hadis yang kita baca ini ada nama baru yang tuan-tuan dengar, iaitu Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ini ialah di kalangan tabi'in. Dia merupakan maula kepada Anas bin Malik. Maula kepada Anas bin Malik. Sirin itu pun maula kepada Anas bin Malik. Jadi dia namakan anak dia sempena nama Anas. Dan antara adik-beradik Anas ini, yang Anas ini sendiri lahirnya pada setahun daripada selepas Uthman menjadi khalifah, dan meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Ini Anas bin Sirin. Dia ada beberapa orang adik-beradik. Yang paling terkenal, yang paling utama, yang disebut oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in sebagai yang paling sabit di kalangan anak-anak Sirin, namanya ialah Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Barangkali tuan-tuan ada dengar perkataan nama beliau ni. Dan disandarkan kepada Muhammad bin Sirin ini ada satu kelebihan, dia menulis kitab tentang tafsiran mimpi.
Tulisan Ibnu Sirin. Lalu kita tulis Ibnu Sirin maknanya Muhammad bin Sirin, abang kepada Anas. Dan dari sudut perbandingan antara Muhammad dan Anas ni, Muhammad tu lebih thabat dari sudut darjat jarah wa ta'dilnya, manakala Anas ni bawah sikit daripada tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ni dalam riwayat Al-Bukhari, dan Bukhari meletakkannya pertama dalam Al-Jum'ah, yang keduanya disebut hadis pada bab menyatakan jawaz salatin nafilati ala dabbah, keharusan salat sunat di atas kenderaan. Baik, ini malah nak cari hadis tu, cari di situ. Anas bin Sirin kata, istaqbalna Anasan, kami menyambut dia, mungkin dia dan kawan-kawan dia, keluarga dia, anak-anak murid dia, anak-anak murid ataupun family dia sendiri, menyambut Anas yang pulang daripada Syam, yang datang daripada Syam. Tapi dia berjumpa di Ainut Tamr, satu nama tempat. Ainut Tamr ni ialah satu tempat yang mana pada zaman awal pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada satu peperangan di situ, peperangan Ainut Tamr, dan di situ ramai di kalangan sahabat yang gugur syahid. Baik, kata Anas bin Sirin, pasal dulu nama Anas kan, jangan sebut penuh. Fara'aituhu yusalli ala himarin, aku nampak dalam nyambut tu, aku nampak dia solat di atas kaldai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebanyakan hadis menyebutkan Nabi ni solat ala rahilah, di atas kenderaan, tidak dinyatakan binatangnya, dan dia lebih merujuk kepada unta ataupun kuda. Dan ada riwayat yang Nabi solat di atas ba'ir atau unta. Tapi yang ini Anas, sahabat Nabi, dia solat di atas kenderaannya, itu kaldai, maknanya dia naik kaldai. Dan sedangkan wajahnya, muka dia menghadap ke arah kiri kiblat. Maknanya kalau kiblat katuk ke sana, dia menghadap ke situ. Kiblat ke Mekah. Kalau datang dari Syam, maknanya datang daripada utara. Kalau dia patutnya ke depan, rupanya dia ke kanan, pasal dia mengirikan kiblat. Kalau sana kiblat, kalau sini kiblat, dan ini dia menghadap ke sana. Sedangkan dia datang daripada Syam, dia datang daripada sana. Boleh faham dia punya direction? Baik, jadi benda tu nampak jelas kan, bukan dia sengit dan sebagainya, menyebabkan timbul persoalan pada Anas. Dia kata, aku nampak kau solat tidak menghadap ke kiblat. Jadi soalan Anas bin Sirin kepada Anas bin Malik ialah tentang solat yang tidak menghadap ke kiblat, solat mengirikan kiblat, bukan kerana nampak solat atas kaldai. Itu penting ulama bahagikan benda tu, kerana ada dua isu sebenarnya. Satu, cerita solat di atas kenderaan atas binatang kaldai ini satu. Yang keduanya ialah solat tidak menghadap ke kiblat. Dan bila kita combinekan dua tu, dia satu hukum yang lain pula. Baik, jadi kerana itu soalan itu berkaitan dengan tidak menghadap kiblat, dan jawapan Anas bin Malik juga adalah berkaitan dengan tidak menghadap ke kiblat itu. Bukan jawapan Anas bin Malik itu merujuk kepada aku nampak Nabi pun solat atas kaldai, tak ada. Jadi jawapan Anas tadi ialah, kalaulah tidak kerana aku nampak Nabi buat yang macam ini, maksudnya solat dia tu di atas kenderaannya itu tidak menghadap ke kiblat, nescaya aku takkan buat macam tu. Maksudnya kalau dia tak nampak Nabi pernah solat tidak menghadap ke kiblat di atas kenderaan, tentulah Anas akan tetap juga solat menghadap ke kiblat sekalipun dengan kenderaan. Itu maksud perkataannya. Baik, apa isu yang ada di sini yang boleh kita bincang? Yang pertama sekali ialah merujuk kepada hadis yang awal kita baca dulu. Kerana jawapan Anas bin Malik itu, dia kata mengambil contoh perbuatan Nabi. Cuma yang kita bezakan tadi ialah kaldai dengan kuda ataupun unta tadi.
Maka solat, kalau kita baca hadis 72 tu menceritakan tentang perbuatan Nabi solat sunat sahaja, bukan solat fardu. Maka para ulama mengatakan apa yang Anas bin Malik buat itu ialah solat sunat sahaja, bukan solat fardu. Itu poin yang pertama yang kita nak kena faham, merujuk kepada jawapan Anas bin Malik. Dia buat apa yang Nabi buat dan dia faham apa yang Nabi buat itu merujuk kepada solat sunat, maka dia pun hanya solat sunat. Satu. Baik, macam mana cara nak solat di atas kenderaan? Dalam Al-Muwatta, Imam Malik menceritakan juga daripada tentang perbuatan Anas ini. Dinyatakan yarka'u wa yasjudu ima'an min ghairi ayyada'a jabhatahu ala syai'. Anas tu bila dia solat di atas kaldainya itu, dia akan rukuk dan sujud ima'an secara isyarat. Dia rukuk dan sujud secara isyarat tanpa meletakkan dahinya di atas sesuatu. Ini apa? Ini kaifiat solat di atas kaldai yang dilakukan oleh Anas dalam keadaan dia nampak apa yang Nabi buat dan dia buat apa yang Nabi buat. Kalau boleh kita katakan, itulah kaifiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan itu yang ditiru kembali oleh Anas bin Malik. Baik, apa isu yang ada di sini? Isu yang ada di sini ialah apabila seseorang itu salat secara isyarat, maka dia tidak perlu meletakkan dahinya di atas sesuatu pun. Malahan terdapat apa? Larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salat tidak sujud di tanah, di lantai, dia hanya boleh rukuk dan sujud secara isyarat. Dia tidak boleh meletakkan sesuatu di atas untuk diletakkan dahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tarik daripada seorang sahabat yang solat secara isyarat, rukuknya isyarat, bila sujud dia nak letak juga dahi dia di atas satu benda. Nabi tarik benda tu. Saya tak pasti dekat tempat tuan-tuan, tapi di tempat, hampir di tempat saya tu ada, dia ada macam jenis nak kata kerusi atau meja. Dia lembut lah tu. Memang digunakan untuk sujud bagi orang yang solat di atas kerusi. Tempat sini dah. Itu sebenarnya satu kesalahan simple, tapi Nabi SAW pernah sentak tarik benda tu dan Nabi kata sekarang isyarat. Dan itulah praktikal yang sabit, yang juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kerana itu tuan-tuan, orang kita dia kata apa? Tak puas kalau tak sujud, tak letak atas dahi tu, tak kena sesuatu, dia rasa tak puas. Betul tak? Dia rasa memang bersalah sangat pasal tak boleh sujud dengan betul. Sedangkan sebenarnya kalau dah dia memang kelainan upaya dalam bab itu, dah tak boleh nak letak dahi ke situ, pinggang sakit, dia tak boleh macam-macam, solatnya pun duduk ataupun solatnya atas kerusi kan, dah tak boleh. Itulah cara yang paling sempurna untuk dia. Tak ada sebarang cacat celak. Kerana dia dah diperuntukkan dengan satu rukhsah, yang dia kena ambil rukhsah itu begitu. Jadi tak timbul isu tak puas, tak seronok, tak. Setiap orang tu Allah Ta'ala bagikan dia macam-macam. Ada orang yang dapat nikmat yang sempurna dan sebagainya, ada orang yang ada kekurangan. Dia kena terima setakat mana yang dia ada, dan segala kemudahan yang Allah Ta'ala peruntukkan, dia kena terima. Tak perlu dengan rasa tak puas. Dulu saya boleh sujud dekat lantai, sekarang tak boleh. Jadi kat mana pun nak kena letak bantal, letak meja, kursi lain. Ada yang ambil meja sekolah tu letak depan, kan? Buat apa tu juga. Belum beritahu perkara itu bercanggah dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar sahabat tak buat, itu satu hal. Tapi kalau ada sampai larangan Nabi, itu lebih berat, kan? Baik, itu poinnya. Dan kerana itu kata Imam Malik rahimahullah, dia kata cara yang ditunjukkan oleh Anas itu, itulah dia sunnah salat di atas kenderaan.
Jadi orang yang solat di atas kenderaan, maksudnya yang dia tak boleh nak berdiri lah. Kalau di atas kapal laut, atas kapal terbang yang ada musola yang luas, tidak mudaratkan dia berdiri, itu dah jadi cerita lain. Ini sekarang dia duduk terhad begitu. Macam yang bulan lepas kita cerita tentang duduk di celah-celah kerusi kapal terbang kan, dah tentu tak boleh nak berdiri betul punya. Jadi duduklah. Jangan jadi heran pula. Saya rasa ada orang heran bila kita kata solat dalam kapal terbang. Dia kata macam mana nak berdiri? Tak boleh ke nak berdiri? Nak juga berdiri tu. Kata Imam Malik, tilka sunnatus salati ala dabbah. Hak cara Anas buat itu, rukuk dan sujudnya dengan isyarat, itulah sunnah solat di atas kapal terbang. Atas kapal terbang, atas kenderaan. Tak kira kapal terbang ke, naik kereta ke, nak tambahlah naik motor kan. Kalau orang kata dia pun boleh buat sambil jadi Superman, yang tu dia nak mati syahid. Solat ada syarat. Sekali yang kita bincangkan solat sunat, macam mana kita sarankan naik ke depan kita solat cara solat fardu. tak dalam solat. Baik, sama saja, konsep dia sama saja, iaitu umum dia akan berpegang kepada prinsip asal agama itu, ialah wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar yang kamu mampu. Jadi kalau kita solat di atas kapal terbang itu, kita bincang dah kuliah sebelum ni, asalnya solat atas kenderaan ini yang Nabi buat ialah solat sunat. Tetapi kita akan melalui, bagi orang yang banyak travel dan sebagainya, kita akan melalui waktu-waktu yang kita kena solat fardu di atas kapal terbang. Kalau tidak, luput waktu. Jadi kerana itu dengan itu hukum rukhsah lah kan? ya, itu hukum rukhsah. Tapi kalau kita nak naik kenderaan, nak sembahyang sunat, buat apa? Naik kenderaan nak sembahyang sunat. Dan apa nak sunat, dan sembahyang sunat, nak naik kenderaan, buat apa? Dulu sembahyang tak. Dan dia sembahyang sunat ni nak menunjukkan bahawasanya solat ini boleh dilakukan dalam apa jua keadaan. Menunjukkan Nabi kalau bawa kenderaan sekalipun, dia tak kosong begitu saja. Sama ada Nabi akan mengajar sahabat. Macam Anas bin Malik, dia pernah naik sekali dengan Nabi, naik unta sekali dengan Nabi kan. Nabi ajarkan kat dia. Dan juga kalau Nabi seorang-seorang pun, Nabi akan solat di atas kenderaan itu. Ia menunjukkan keharusan dan menunjukkan keutamaan perbuatan. Kalau orang kata dia tak mau solat di atas kenderaan, dia nak solat di rumah, silakan. Tapi maknanya sepanjang kenderaan dia berjalan tu, tidak adalah pahala solat sunat di situ. Tadi kalau kita naik kereta nak pergi ke mana-mana, pukul 8:09, kita pergi 9, kita pergi sembahyang Zuhur ada kereta. Ya, Tak payah berhenti. tak payah berhenti. Tak boleh juga. Lagi sabar kan? Bergantung, kalau kita memang nak cepat sampai, ada 10.30 nak bulan, nak berhenti banyak kali, tu je lambat tu. Okay, berhenti banyak kali tu je lambat. Kalau kita memang relax, tak ada masalah, take time, berhentilah cari tempat yang kita selesa. Penuhkanlah hasrat hati tu sepenuh-penuhnya. Tapi kalau kita on the run, kita kalut dan sebagainya, kita kena ambil chances yang ada. Dan itu yang selalunya kita tak perasan benda tu kan. So kita kena reset balik minda kita. Ayat reset hari ni belajar. Kita kena betulkan balik. Kita boleh melakukan. Bagi orang yang melazimi duha, bagi orang yang melazimi solat sunat, tidaklah bermakna bila dia banyak musafir, dia boleh tinggalkan benda tu. Dalam atas perjalanan tu dia boleh solat. Tambah dengan jam kan. Daripada duk maki orang sakit hati. Orang tu potong kot ni, orang potong kot ni kan. Solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Senang baca ayat tu kan. Tak baca cukup senang. Susah sebenarnya nak buat benda tu. Kualiti solat kita Masya Allah, banyak kena muhasabah. Baik, dapat isunya itu. Yang berikutnya, persoalan yang ditimbulkan oleh ulama, dan ini timbulkan juga oleh sebenarnya kita dalam situasi yang berbeza. Binatang ni tuan-tuan, dah tentu namanya pun binatang kan. Dia bukan boleh, kalau dia rasa nak buang air, dia minta izin daripada tuan dia nak pergi toilet pun, tak ada toilet lah kan. Betul tak? So kita nak imagine kan,
Kalaulah zaman Anas atau zaman Nabi berkenderaan dengan unta, dengan kaldainya, dengan kudanya ni, di mana binatang tu akan membuangkan najisnya? Sambil-sambil dia jalan tu kan? Betul tak? Baik, jadi ada masa dia nak istinja. Datang tak ada kan? Jadi maknanya, tak, soalan tu memang merapu, tapi cuba fikirkan. Maknanya, taklah kalau tuan-tuan nak imagine kan, tentulah, ialah binatang pun dia bukan kalau lepas-lepas keluar macam tu kan, mana adalah saki-baki najis itu pada tempat keluar tu, maka binatang tu sendiri bernajis kan. Jadi ada dua situasi. Kalaulah Nabi, dalam hadis tentang Nabi, ataupun Anas ini dalam hadis tentang kaldai ni, tambah kalau kaldai lagi tak disiplin, nama pun kaldai. Kalaulah duduk direct, Anas duduk atas kaldai ni direct, tanpa ada pelapik, tanpa ada pelana dan sebagainya, maknanya dia sedang bersambung antara dia dan kaldai itu, dan dia solat di atas kaldai, dan kaldai itu mengeluarkan najis. Jadi apa yang boleh dapat di situ? Dia sama ada menunjukkan najis yang keluar tu tak dikira. Kaldai itu sendiri bukan najis. Ada hadis dalam peristiwa perang Khaybar, Nabi mengharamkan makan kaldai, bukan unta. Unta boleh makan. Ni nak korban unta ni. Kaldai itu diharamkan makan. Sebahagian ulama bila bincang pasal apa, adalah berbagai-bagai ijtihad ulama. Salah satu yang ditimbulkan ialah kebarangkalian dia najis. Tapi pandangan itu ataupun andaian itu kita tolak kerana sebelum perang Khaybar benda itu tak dilarang. Satu, takkan dulu tu tak najis kemudian najis, atau barangkali ada perubahan, wallahu alam. Yang keduanya ialah dengan mungkin kerana keperluan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, pengharaman tu kita katakan atas hikmah yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Itu yang lebih senang. Kalau tidak kita fikir pasal apa tak boleh makan kaldai, barangkali kaldai itu najis. Kalau najis tentu tak boleh makan. Sembelih macam mana pun kalau binatang tu najis. Seumpama orang makan khinzir kan, sembelihlah khinzir tu pun tetap juga dia haram. Fa innahu rijsun, Quran kata macam tu kan. Jadi, tapi bila kita tengok kepada hadis ini, dan kalau kita mengandaikan Anas itu duduk direct di atas kaldainya, maka itu menafikan andaian kaldai itu najis. Jelas? Baik. Andaian yang berikutnya, tak, dia kata Anas bukan duduk direct, tentulah ada pelapik dia, takkan duduk saja atas tu, dia tak pelana barangkali, ataupun dia lapik sekurang-kurangnya. Kalau kita tengok puak-puak Indian di Amerika tu kan, kerja sebuah kain dia tu kan, di Mexico dan sebagainya, dia akan duduk di atas tu, maka tak timbul isu dia menyentuh direct dengan kaldai tu. Maka situ timbul pula satu lagi. Kalaulah begitu, maknanya tetap juga menganggap kaldai itu najis, ataupun kalau kaldai itu sendiri bukan najis, tapi dengan dia mengeluarkan najis dia itu kan, dia mengeluarkan najis dia itu menyebabkan ada kotoran masih dekat badan dia, bersambung badan dia tu dengan pelapik yang diletakkan, dan orang duduk di atas tu pula menunggang dan solat di atas tu. Dapat imagine tak? Menunjukkan sesuatu tempat yang bersambung dengan najis, bila diletakkan, dihamparkan sesuatu melapik di atasnya, maka boleh solat di situ. Kalau tuan-tuan kira, sebelum pasang kapet ni barangkali ada cicak, sebelum cuci tak cuci pun kan. Kalau kita mengandaikan macam-macam, kalau orang yang penyakit was-was, dia tak boleh solat kat mana-mana, melainkan dia kena terawang-awang. Kira pakai wayar mikrofon dia pun bersambung sampai ke peti PA system. Sini surah tak apalah, bersih. Teng masjid hak mana hulu kampung sana tu, peti tu pun sawang macam dalam gua kan. Sambung pula ni jadi dengan taik cicak, dengan taik lipas, dengan taik tikus semua ada. Maka siapa yang pakai mikrofon yang bersambung macam ni, solat je tak sah. Pernah dengar kan fatwa tu kan? Semasa pula kata kalau wayar tu pendek tak sah, kalau wayar tu panjang tak apa.
Mana main kuah tu. Pasal dia kalau pendek tu dekat sangat nampak. Kalau jauh tak apa, tak nampak. Aduh. Itu semua ialah kekarutan yang ada bila orang pakat berfikir tanpa merujuk kepada nas. Itu yang akhirnya dia kira mana-mana yang bersama dengan najis akan menyebabkan najis. Kalau situ ujung tu dia tak cicak, ujung sana boleh mayang, bersambung ni. Itu tak, orang tak kot. Ni kalau kanak-kanak yang pakai pampers tu kan, lampion pakai buang dia tu, biasanya kita katakan lepas setengah jam dah bertakung dah tu. Kalau dia sentuh pak dia dekat ujung sana, dia jenis orang bawa anak pergi masjid, bapak tu pula semayang rapat saf, ialah salapi. Kaki dia tindan kaki kawan sebelah pula. Ada orang patut kan, habis satu sah tak sah semua. Pasal bersambung dengan najis ujung tadi. Punya susah agama mereka ni kan. Jadi sebenarnya apa? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik dengan Kaldai ni, ataupun yang Nabi dengan naik unta tu, perjalanan tu bukan perjalanan 2 minit, perjalanan tu setengah jam dan sebagainya. Tentu dah ada berlaku pembuangan sisa-sisa toksik tu. Dan Nabi terus solat begitu. Sahabat Nabi seperti Anas bin Malik dia pun buat juga solat. Sekurang-kurangnya kita ambilkan ialah kalau berlapik sesuatu yang bersambung begitu, tidaklah diambil kira. Ya, nak? Kalau tak kita nampak ada apa nama kod najis, kemudian kita bekas tu bersambung dengan najis, kita peletaklah tepi tu sambung, tidaklah menjadi masalah. Yang tidak boleh ialah najis pada pakaian, pada pakaian kita atau pada tubuh badan kita. Kalau tak kena kat kita, Tak boleh lah ada. ada orang solat kan dia lupa tak perasan dia tak cicak dekat tengah-tengah dia kan, dia sujud mengelak di tepi. Sejadah yang sama, takkan tak sah solat dia. Selama dia tak bersentuh najis tu, tak direct dengan kita, maka tidaklah dikira benda tu. Kalau tidak, tentang no point. Jadi gambaran tentang peristiwa ni tak jadi iktibar pada kita. Kalau tetap juga kita berpegang mana-mana yang bersentuh, yang berlapik itu semua pakai najis belaka, tak sah. Jadi Anas ni buat kerja sia-sia kan. Baik. Ataupun satu lagi yang tuan-tuan nak pegang, pandangan dalam mazhab Malik, iaitu tapi tak kena juga. Kalau dengan unta dengan kuda boleh, dengan keledai tak boleh. Iaitu ma yu'kalu lahmuhu. Apa benda binatang yang dimakan dagingnya, maka yang keluar daripada dia bukan najis. Kalau nak pegang yang tu, tapi tak kena dengan kaldai ni, pasal kaldai tak boleh dimakan. Jadi idea tu tak boleh, nak hujah tu ataupun cara pelepasan tu tak kena. Kalau kita sekarang jumpa hadis tentang unta dan kuda, kita boleh barangkali maksudnya itu. Tapi tuan tak pun tak gamak, takkan nak pegang pendapat yang tu. Bukan tekak lembu tak bala orang tepek kat dinding kan, sekali-sekali tempat tu ayam tu. Tentu tak gamak kan. Baik, tapi itulah pencambahan idea sebenarnya daripada beberapa hadis yang ada. Ulama ni habis berfikir dah, dia pecah macam-macam. Kerana itu jangan hairan dengan perbezaan. Pasal apa? Dia mengaji sekali tapi faham macam lain. Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik, tok guru dia, tapi dia bukan duplicate habis 100% apa yang difatwakan oleh Imam Malik, bahkan dia canggah banyak daripada tu. Jadi itu tidak sedikit pun mencacatkan keilmuan kedua-dua imam tersebut. Yang betul-betul, yang salah kita kata salah, itu saja. Jangan jadi kelang kabut pegang kepala, resah gerisah dunia ni bagai nak kiamat. Pasal apa? Ustaz-ustaz yang saya belajar berbeza-beza. Dulu lagi dah berbeza ni, beribu tahun dah. Nah, jadi jangan hairan tentang benda-benda yang macam ni. Tetap jadi manusia yang terbuka, yang bersedia untuk menerima dan menganalisis. Kalau kita confuse dah macam mana? Dan yang confused tu ialah kalau yang bukan ustaz, yang baru nak start, dia pergi sanggahkan ustaz dengan suasana yang sangat biadab. Yang tu memang boleh confuse. Bukan tak confuse, ada orang kata nak bagi kasut, hadiahkan kasut kat muka. Kalau dia ikut Facebook, geng-geng apa sunnah wal jamaah ni banyak yang berkelagak sama. Jadi kita pun confuse lah yang mana ni. Dua-dua semua hanya sunnah kau bagi tak.
Confuse tu datang barangkali begini, kalau kita nak pilih nak kawan dengan siapa, tu mungkin datang confuse. Kalau kita boleh meraihkan kepelbagaian dan keperbezaan, maka itu tidak confuse. Kita kata masing-masing belajar, masing-masing berpandangan dengan pandangan yang gitu. Kita menghormati kedua-dua pandangan yang ada, walaupun kadang-kadang kita kata takkan macam ni kot, tapi dah dia nak fikir macam tu, kita bukan boleh paksa orang ikut cara kita fikir. Kita boleh berhujah, tapi tak boleh nak paksa orang. Kalau dia tak mau terima, sampai sudah tak mau terima. Cumanya ialah bagaimana kita meluahkan perasaan keperbezaan itu sebenarnya. Bagaimana kita menangani perbezaan itu. Pasal tu saya sebenarnya, kalau di kalangan ustaz-ustaz ni dia berbeza, tapi boleh duduk sepentar, boleh duduk sejak gelak ketawa sama-sama, itulah ilmu, perbezaannya begitu. Tapi kalau sampai hantar tentera, hantar anak murid pergi maki kawan tu, itu tak acil lah. Angkat geng tu samsing. Itu standard hantu Jepun lawan dengan Piramli. Kalau main angkat geng tu, kita kena angkat geng jugalah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena gentleman. Pasal tu kita menyokong biar berjumpa yang terbuka, harmoni. Tapi kalau tak syarat macam-macam, payah nak jumpa kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu isu semasa lah. Merewang sikit. Tuan-tuan pun patut ambil part benda ni, gesah supaya adakan pertemuan yang harmoni. Biar tuan-tuan jadi saksi benda tu. Dia bukan kira betul ataupun salah sebenarnya, dia kira lah ijtihad. Jadi barangkali setiap orang dia akan menangkan pandangan masing-masing kan. Baik, kembali kita kepada hadis ni tuan-tuan. Saya nak sebut tentang hadis ni kerana ada juga satu dua perkara yang berkaitan dengan kita, iaitu macam Anas bin Sirin itu, dia duduk pada level tabi'in. Dia nampak orang yang di atas daripada dia. Anas bin Malik, sahabat Nabi, bahkan dia punya tuan, dia sudut walak dia, kira tuan lah kan. Bila dia nampak sesuatu yang muskil, pasal apa? Pasal yang dia tahu ialah bila solat kena menghadap ke kiblat. Tapi dia nampak Anas bin Malik tidak menghadap ke kiblat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dengan mana-mana ustaz, tengok ustaz tu buat benda yang lain daripada apa yang kita tahu, apakah tindakan yang paling wajar kita buat? Tanya dia. Jangan pergi tanya orang lain. Satu ayat dia, kalau tanya orang lain, dia akan bagikan pendapat dia tentang apa yang dia lakukan. Barangkali pendapat tu betul, barangkali dia bubuh lagi sikit pula. Itulah dia pengaimah lagu tu. Geng-geng tu. Maka saling menelah dan mengagak, menjangka, akhirnya benda tu dia tak kata, dia tak buat. Orang pakat kata macam tu. Lepas tu dah buat setukar sebulan, baru pergi tanya, betul ke? Betul ke ustaz dapat tawaran daripada Barack Obama nak jadi naib presiden? Kononlah macam tu, contoh kan. Kita dah buat satu kesimpulan, ambil daripada cyber trooper mana-mana, buat satu keputusan, pergi tanya macam itu. Bukan tanya, tu provoke namanya, malah fide. Ada niat yang sangat dajjal. Jadi kalau macam tu, tentu kita tak boleh expectkan jawapan yang baik. Kalau saya kat sekolah, kalau budak-budak tanya provoke tu, nak jawab mulut ke jawab dengan kaki? Bunyi kasar lah kan, tapi nak bagi peringat. Maknanya bukanlah kena bagi kaki sebagai jawapan, tapi jawapan yang tak sesuai, soalan cara yang salah. Jadi kerana itu, Anas bin Sirin telah menunjukkan satu contoh yang baik sebenarnya. Dan dia tak terus meletakkan hukum kepada Anas bin Malik. Dia kata, aku nampak kau telah buat sesuatu, solat tidak menghadap ke kiblat. Dia tak kata kau telah buat benda yang salah. Pasal apa dia tak kata gitu? Pasal dia tahu, barangkali Anas bin Malik mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu, yang tidak common pada pemikiran dia. Jadi dia bertanya dalam bentuk, kenapa kau solat tidak menghadap ke kiblat? Itu bentuk, iaitu pertama dipanggil istifham,
tanya untuk mendapatkan pengetahuan dan kefahaman. Cara tu lebih beradab. Ini dalam lenggok bahasa Arab macam itulah. Kalau kita pindahkan ke dalam gaya bahasa kita, tentu kita tak boleh direct macam ni. Orang Melayu, dia punya lenggok bahasa, nuansa dia tu beza sikit kan. Jadi barangkali dia kena lapik dengan 2-3 intro yang lain. Yang berikutnya, itu juga sebenarnya salah satu daripada bentuk mencegah kemungkaran. Sekiranya orang yang melihat tu dia rasa ini mungkar, tapi yang melakukan itu ialah seseorang yang lebih tinggi daripada itu, maka dia kena susun sesuatu yang bersesuaian. Jangan belagak jadi hero lah ceritanya macam tu sebenarnya. Kita nak sanggahkan orang yang, melainkan kalau dia rasa dia sama besar, itu cerita lain. Selalunya yang jadi budak-budak yang tak erti apa ni pasal dia rasa dia sama besar. Dan kelebihan orang yang belajar, yalah kita katakan belajar ikut internet, belajar ikut majalah terjemahan ni, mula-mula belajar memang tak tahu, memang mengadap dengan ustaz, follow lah ustaz. Dah khatam 5 majalah, dia tambah tinggi dengan ustaz. Dah keluar 5 artikel, dia lah mustahid dia dalam Facebook tu. Itu yang menyebabkan hilangnya adab dalam interaksi. Bila rasa diri sama level, kemudian dia rasakan dia manusia, aku pun manusia kan, dia belajar, aku pun belajar. Sedangkan yang belajar, yang dihadapi itu barangkali ialah ulama yang menghabiskan sekian tempoh tahunnya belajar, mendalami. Yang kita baru nak masuk universiti pun belum tentu boleh balik, tak balik lagi daripada universiti itu, boleh keluar lulus ke tidak. Jadi itu menyebabkan gaya bahasa yang tidak sesuai, yang hilang nilai dan adab. Kalau tak ada, tengoklah kalau rajin pasal tu. Saya jarang nak mencampuri bab-bab macam ni, pasal dia akan menyebabkan depression. Kita mencari sesuatu yang hilang, adab di dalam interaksi. Tip hari ini kita ialah bagaimana cara kita berkomunikasi, kan? Dan kebahagiaan hidup kita ialah salah satu faktornya ialah bagaimana kita berjaya berkomunikasi dengan baik. Itu ya nilai dan adab. Dan Anas bin Sirin dalam hadis ini telah menunjukkan satu adab yang sesuai. Walaupun kita katakan reserve dalam culture Arab, persoalan dia agak direct. Kalau kita Melayu mungkin kita kena tukar sikit lenggok bahasa kita. Kalau belah dialek orang Pantai Timur mungkin beza sikit dengan orang di belah utara. Itu kita perlu pahami, hadamkan benda tu. Kalau kita nak bertanya dalam bentuk SMS, BBM, apa lagi, email dan sebagainya, tentulah dengan bahasa yang sesuai dengan benda tu. Jangan buat short form, tak tentu hala, ringkas saja. Kerana kadang-kadang orang yang membaca tu dia akan rasa dia ni tanya ke, dia paksa aku jawab. Ada orang begitu, dia tanya tapi belenggut pertanyaan itu macam memaksa kita memberikan jawapan. Jadi benda-benda begitu sebenarnya bagi seorang manusia yang ada nilai diri, seorang manusia yang ada jiwa, ada ihsan dalam diri, dia kena ambil kira benda-benda yang macam tu. Melainkan kalau memang niat dia nak sakitkan hati orang, dia seperti dia lah. Nah, baik. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita kata dua part penting dan sudut nilai di sini. Pertama, bertanya kalau tak tahu. Yang kedua, kalau nak mengingkari pun dalam bentuk yang begitu. Yang berikutnya ialah Anas bin Malik. Bila dia ditanya begitu, dia menjawab dalam bentuk yang umum, tetapi itulah kaedahnya. Dan itu sesuai untuk Anas bin Sirin. Pasal Anas bin Sirin itu di kalangan tabi'in, kenal rapat dengan Anas bin Malik, dia tahu kadar nilai ilmu kawan tu, maka dia berikan jawapan yang sesuai. Dia kata, kalaulah aku tak nampak Nabi pernah buat macam ni, aku pun tak buat. Agak-agak kalau kita jawab benda tu kat anak kita, sekolah kita, boleh faham? Belum tentu tau. Belum tentu. Pasal mesti orang yang menerima jawapan itu ada dalam pemikiran dia apa dia? Sunnah Nabi, iaitu meliputi perkataan, perbuatan dan ikrar Nabi. Benda tu dah mesti ada dalam diri kawan tu, siap-siap.
Bila Anas bin Malik jawab, aku nampak Nabi buat, tu dia dah tangkap. Ini dia panggil sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi buat. Dan Anas bin Malik cuma ikut sunnah itu sahaja. Apa sandaran Anas bin Malik? Sandarannya ialah perbuatan Nabi SAW. Kalau Nabi tak buat yang tu, aku pun tak buat. Maksudnya dia akan kembali kepada konsep asal, iaitu bila solat mesti menghadap kiblat. Tapi kalau kita terangkan kepada orang yang dia tak tahu apa itu sunnah, dan dia tak tahu besarnya arti untuk mengikut sunnah, maka mesej mungkin tak sampai. Nah, jadi tuan-tuan, yang penting sebenarnya isunya ialah mesej bagi sampai. Kalau kita ambil apa yang Anas bin Malik buat, pada setengah orang yang sama-sama belajar dengan kita mungkin sampai. Tapi bagi setengah orang yang lain, yang agama pun dia tak pernah kenal, pada dia pelik. Dia akan kata pelik, orang lain semua menghadap kiblat, orang seorang bayang menghadap tempat lain. Dia tak ambil kira dah yang Nabi buat. Dia akan kata, tapi tu orang lain buat salah. Maksudlah kita nak kena explain satu-satu. Jadi ini termasuk dalam fiqh kita memahami hadis ini, bagaimana cara berinteraksi antara orang yang minta fatwa dengan orang yang memberikan fatwa, orang yang bertanya dan orang yang menjawab. Kita kena jaga itu. Kadang-kadang cucu kita tanya, anak menakan kita, siapa-siapa yang tanya yang kita tahu dia tak ada latar yang begitu, maka penjelasan tu mungkin kena dielaboratekan, lebihkan sikit. Kalau orang tu sama-sama kita mengaji, yang ni kan dah ada hadis. Macam kita kan, bila orang tanya kita, yang ni ada hadis. Bagi orang yang belajar hadis tak, oh ada hadis, tak apa. Kalau tinggi sikit, ini ada hadis. Orang tanya, sahih ke tidak? Yang tu yang sangkut tu. Maka ketika itu, kembalilah bertaklid kepada ustaz yang terang-terang benda tu. Ustaz tu kata sahih, ya kot. Wallahu a'lam. Manusia ni tak sempurna, tuan-tuan. Jadi jangan mencari kesempurnaan pada orang tak jumpa. Barangkali lah ustaz tu cakap, tapi dia pun buat silap. Tak ada nama dia manusia, bukan dia Tuhan. Kalau nak kira kesilapan dia, tuan-tuan, imam-imam hadis ini sangat-sangat tahari, kita kata, sangat-sangat jaga untuk menyaring yang sahih dan yang dhaif. Tapi dalam kitab yang dia tulis tu berpuluh hadis dhaif. Betul tak? Al-Hakim dia tulis kitab dia kitab Ma'rifatul Hadis, senaraikan disiplin macam mana ilmu hadis begitu, hadis sahih dan sebagainya. Bila dia tulis kitab dia Al-Mustadrak tu, seakan-akan macam dia lupa apa yang dia tulis. Tapi itulah manusia sebenarnya. Ibn Khaldun bila tulis Muqaddimah Ibn Khaldun itu sangat cantik teori tentang penulisan sejarah dan sebagainya. Tapi bila dia tulis kitab tarikh dia sendiri, dia tak ikut pun apa yang dia sarahkan tu. Banyak yang dia langgar. Menunjukkan apa? Itulah manusia yang tidak ada kesempurnaan padanya. Jadi kalau kita ada faham ini, tak ada confuse, tak ada susah hati, tuan-tuan. Yang mana betul kita ikut, yang mana tak betul kita reserve lah. Ini tak betul kita tinggalkan, ambil yang lain. Nah, baik. Jadi seninya ialah jawapan Anas bin Malik merujuk kepada adanya sunnah Nabi SAW dalam perbuatan itu, maka dia mengikut sunnah. Kalau nak komplain hak Nabi buat, yang itulah bendanya. Baik, jadi bagi orang yang mungkin tertinggal, dia tak melalui prosedur awal tentang sunnah ni, kita maklumkan yang dikatakan sunnah itu yang sabit daripada Nabi SAW, sama ada perkataan Nabi, perbuatan yang diceritakan kembali oleh para sahabat, dan kemudiannya ialah takrir Nabi, perakuan Nabi terhadap tindakan para sahabat dalam pengetahuan baginda. Itu tiga termasuk dalam sunnah. Dan ada sunnah yang membawa maksud Nabi melakukannya, dan ada sunnah dalam maksud Nabi meninggalkan sesuatu itu. Jadi dalam kes ini Anas menunjukkan Nabi buat yang macam itu, dan perinciannya tak pun kita bincangkan dalam kuliah kita yang lepas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah serba sedikit kita nak sebutkan tentang hadis yang ke-74. Hadisnya pendek ceritanya, tapi kita ada beberapa seni lain selain daripada tajuk yang kita dah bincangkan detail tentang solat di atas kenderaan, solat sunat dan sebagainya. Tapi interaksi antara dua Anas ini yang patut kita belajar kaedahnya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita baca balik hadis yang ke-73. Kita masuk, ada apa-apa sebelum tu? Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa, tuan-tuan? Tak ada, pasal kita dah bincang dah hari tu.
Baik, kita masuk apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan bulan lepas, program baru kita ni, iaitu mendengar dan membaca terjemahan Al-Quran. Tuan-tuan nak kena setkan balik, reset lah kan, reset balik pemikiran kita. Al-Quran ini bukan sekadar kita baca pada waktu yang tertentu. Al-Quran ialah kitab wahyu, panduan sepanjang hidup kita bawa ke mati. Dan kerana itu tidak cukup sekadar baca, walaupun baca tu dapat pahala, melainkan pada tempat dan waktu yang dilarang, itu saja. Tetapi kita dituntut lebih daripada itu, ialah untuk mengerti dan faham apa yang kita baca. Daripada situ barulah kita mengangkat diri kita untuk menghayati, mendukung dan menyebarkan isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan kalau tanya remaja kan, kalau dia minat kat satu-satu artis itu, walaupun duduk kat ceruk ujung kampung sana, bahasa Inggerisnya fail kita katakan, kalau dia minat kat nama apa hak yang tu, apa, Justin Bieber lah contoh kan, konon contoh, macam mana rupa saya tak tahu. Kalau dia minat yang tu, dah semua pakat minat, dia usaha untuk cari lirik lagu, betul tak? Usaha, dia bacalah dia nyanyilah dalam bentuk dia tak faham tu. Tapi kalau dia minat lagi, dia mula nak feel benda tu, dia mula nak faham makna. Itu orang yang mencari kebahagiaan sementara, keseronokan seketika dunia. Kita nak mencari kebahagiaan abadi dengan Allah Ta'ala. Kita nak kenal, kita nak tahu apa yang Allah cakap kat kita. Quran ni turun kat Nabi, tapi bukan untuk Nabi seorang kan, untuk kita. Jadi sekurang-kurangnya kita kena tahulah apa yang Allah Ta'ala cerita kat kita sebenarnya. Jadi apa yang saya nak bawa kat tuan-tuan, ialah kita baca terjemahan. Nak tunggu tuan-tuan ambil masa, mungkin selepas ni tuan-tuan boleh khatam sendiri, terpulanglah. Tapi kita nak mulakan berapa tahun Nabi, wallahualam. Jadi masa tu kita akan boleh katakan hampir kepada speed reading lah, untuk kita mengetahui benda ni. Kalau ada apa-apa yang mungkin nak urai, saya akan urai sikit-sikit saja. Selebihnya tuan-tuan kena attend kuliah tafsir, ada Dr. Abdullah Yasin, ada ramai yang lain kan. Tuan-tuan kena attend kuliah yang macam itu, pasal banyak pengajarannya. Baik, apa takrif Al-Quran? Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, Al-Quran ialah kalam Allah. Tidak ada manusia beriman, tak kiralah apa pun firqah, school of thought, akidah dia, semuanya meyakini Al-Quran ialah kalam Allah, termasuk Mu'tazilah. Hanya orang yang jahil ilmu falsafah, ilmu kalam saja dia tak tahu benda tu. Jadi apa beza kita dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah kata kalam Allah, tetapi dia bersifat baharu. Maknanya Allah create perkataan itu, jadi makhluk, dan makhluk itulah yang dibaca, tapi still kalam Allah. Nampak tak? Beza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan kalam Allah yang bersifat qadim, bersama dengan Allah Ta'ala. Dan ni permasalahan ilmu kalam, jangan macam banyak-banyak sesat lah nanti. Ulama-ulama Ahlus Sunnah dia tak mau perincikan sangat benda ni, bimbang, dia tergelincir. Pasal ada isu di apa, orang email kat saya tentang ada satu public figure yang terkenal, perangkat antarabangsa, bila dia menjawab soalan tentang Al-Quran yang bertulis adakah kalam Allah ataupun bukan, dia silap bagi jawapan. Tak payah sebut kat sini kan, rakaman. Kalau boleh delete tak apalah, tak sebut. Delete lah, edit benda. Siapa? Allahumma salli alaihi bukan Minister, bekas Minister of Church di Nur, lalu main sini, Yusof Estes kan, kalau tak salah Yusof Estes. Ada Dr. Bilal Philip dah betulkan, nasihatkan dia betulkan statement dia. Itu agak fundamental. Tapi itulah manusia, dalam banyak benda yang dia effort untuk Islam banyak, satu soalan dia silap. Itu biasa. Dan sebenarnya jawapan yang diberikan oleh Dr. Bilal Philip dan yang lain-lain lah, tidak ada ulama yang tak pernah silap. So dia silap, bila kita betulkan, dia tarik balik, okey, settle cerita, cukup.
Jadi kembali pada Al-Quran ialah kalam Allah. Tak kira dia Mu'tazilah dan sebagainya, dia beriman Al-Quran kalam Allah. Bezanya ialah pada dia qadim ataupun hadith. Pasal apa Mu'tazilah tak mau terima dia sebagai qadim? Pasal dia kata tak mau ada berbilang-bilang yang bersifat qadim. Jadi Tuhan jadi banyak pula. Allah Ta'ala satu, sifatnya lagi satu, kataannya lagi satu, jadi banyak. Tapi itu ialah orang yang digunakan akal, dia merewang macam itu. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan, yang dipindahkan secara mutawatir. Dia mutawatir tu masjid daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini. Kalam Allah, satu poin, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinakalkan secara mutawatir. Tidak ada dalam Al-Quran yang syad, yang ganjil. Kalau ada yang lain, itu akan segera dikesan. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana menjadi ibadat dengan membacanya. Itu adalah 4 poin utama tentang definisi Al-Quran. Kalam Allah. Pasal apa kalam Allah tu kena diikatkan dengan, dia turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasal ada kalam Allah yang turun kepada Musa, Daud, Isa, dan Allah Ta'ala akan berkata-kata di hari akhirat dengan orang yang akan berhadapan di mahkamah Allah Ta'ala nanti. Jadi kita kaitkan yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dinakalkan secara mutawatir, bukan saja one by one, semua orang tahu. Lepas tu yang menjadi ibadat dengan membacanya. Just baca tak faham apa, bagi betul, kena tempat, dapat pahala. Bukan every single word, tetapi setiap huruf. Itu kelebihannya. Baik, kalau nak, kemudian ada sebagai ulama tambah, dimulakan dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, itu tambahan lah. Baik. Ada? Sikit lagi. Surah yang disusun ini adalah berdasarkan kepada jumhurul ulama Ahlussunnah mengatakan susunan Al-Quran ini, surah dan ayatnya ialah tauqifi, maknanya datang dengan panduan wahyu. Iaitu datangnya Jibril mengaturkan Nabi SAW ayat-ayat ini, walaupun turunnya last sekali. Ayat itu diletakkan surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ila akhir ayat. Susunan itu sampailah kepada tahun terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Al-Quran itu telah disusun dengan hampir lengkap sampai turun ayat yang kemudian itu, dan diletakkan di situ. Diatur secara oral lah. Ya, diatur secara oral. Itu yang datangnya Jibril untuk tadarus dengan Nabi SAW, dan bukan dengan satu bentuk bacaan saja, malahan dengan beberapa bentuk bacaan. Ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf. Nak cerita 7 huruf tu panjang lah teman. Salah satu yang dimaksudkan dengan 7 huruf itu ialah adanya kepelbagaian dialek Arab di situ. Itu yang kita akan jumpa. Kalau tuan-tuan kaji buka internet dengan Quran reciter ke apa ke, kita akan dengar Masyari Al-Afasi umpamanya dia baca dengan riwayat Warsh, dia baca dengan riwayat Qumbul, adalah macam-macam riwayat dia baca lain sikit. Baik, surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Nama lain ia ialah Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Ada 7 ayat. Sama ada tuan-tuan nak mula daripada Bismillah tu pun ayat pertama pun dia 7, ataupun kalau tuan-tuan ambil pandangan yang tidak kira Bismillah sebagai ayat pertama pun dia 7 juga. Itu belajar dah kan dalam kuliah tafsir. Jadi Al-Fatihah ini dimulakan kalau mengikut pandangan ulama Kufi, ulama daripada Kufah. Quran kita ni pakai standard ulama Kufah. Kufah dan Makkah. Imam Syafi'i dia mengambil bacaan Qurannya daripada Ibn Kathir Al-Makki. Dia ikut aliran Makkah, mengambil kira Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama.
Tapi kalau kita ambil pandangan daripada ulama-ulama Basrah, Syam dan Madinah, maka basmalah tidak dikira ayat pertama. Itu khilaf di kalangan ulama tentang basmalah itu. Tapi yang penting dia ada 7 ayat. Kita bacakan terjemahannya. Sebelum itu tuan-tuan semua tahu kan, ada hadis kursi yang sahih Nabi SAW sebutkan Allah Ta'ala menjawab bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya. Sampai kepada yang hujung sekali, apa yang Allah jawab bila dia tanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala jawab wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau kita minta untuk dapat jalan yang lurus, minta betul-betul, Allah bagi. So, kalau minta tak betul kan, minta tapi kita main-main, tu yang tak apa nak dapat lagi tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik, yang memiliki. Dibaca juga dengan Maliki Yaumiddin. Mim itu dibaca pendek, satu harakat, yang membawa maksud Raja hari pembalasan. Kedua-duanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maliki Yaumiddin. Din Yaumiddin, ad-din di situ bukan bermaksud agama. Din di situ membawa maksud hari pembalasan, kira dan bicara, dikira dan dibalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada perkara ghaib, yang mendirikan salat, yang menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sampai takat ini, inilah introduction Al-Quran. Satu, pendek je. Kemudian introduction orang yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kita buta yang lain tentang Quran ni tuan-tuan, Fatihah tu kita hafal, yang lain tak boleh baca, Fatihah tu pun sekurang-kurangnya jelas kot. Ini dia punya introduction. Kemudian masuk ada kategori yang kedua di kalangan manusia. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu satu kategori. Allah telah mengunci mati
hati dan pendengaran mereka. Terjemahannya hati, fi khatamallahu ala qulubihim. Kalau kita terjemahkan hati itu secara material, ya, dia ialah hat, jantung. Tetapi orang Melayu dia menggunakan hati itu dalam bentuk maknawi. Jadi qalb itu diterjemah secara maknawi dengan hati. Jadi jangan sangka liver tu pula. Qalb ialah hat. Kalau tuan-tuan nak terjemah hat dengan jantung, tapi kalau Melayu terjemah jantung jadi pelik lah kan. Jadi ada perbalahan panjang, istilah ni payah sangat. Kita katakan hati maknawi. Kalau fizikalnya ialah hat, jantung. Dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka seksa yang amat berat. Golongan kafir. Kemudian yang berikutnya lagi teruk. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ini golongan munafik. Sebut kata beriman, tapi sebenarnya tidak. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Kalau pasal apa kena seksa? Asal berdusta, mengaku beriman tapi sebenarnya menyimpan kebencian terhadap agama. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, nescaya mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengakukan kebaikan. Kami orang-orang yang, dia bukan muslihun ni bukan melakukan kebaikan, tapi melakukan pembaikan. Nampak? Itu mantik orang munafik. Dia merosakkan, tapi dia kata dia tengah repair. Ramai sebenarnya orang yang macam itu. Dia sedang buat benda yang merosakkan. Dia memang merosakkan, tapi dia kata dia islah, jaga baik. Munafik sebut macam tu. Dan bila dikatakan kepada mereka, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Maknanya apa? Orang yang buat tu pun tak sedar dia sedang buat kerosakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Maksudnya, adakah kamu nak kami beriman macam orang-orang bodoh itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Pasal itu tuan-tuan, neraca kebodohan itu bukan sekadar pada tidak ada ilmu. Tidak berilmu itu dia jahil pasal tak sampai knowledge. Tapi ada orang yang sampai knowledge kepada dia, tapi dia tak boleh nak faham, dia tak boleh nak hadam benda tu, maka itu lebih bodoh lagi. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah Ta'ala sebutkan tentang orang yang sedia rosak sebagai syaitan. Munafik ini bila jumpa dengan orang baik, dia akan cakap dia baik juga. Serupa macam kita, sama aja. Bila dia pindah ikut jumpa dengan syaitan mereka. Pasal apa dia namakan syaitan? Kerana golongan itu makin menjauhkan munafik ini daripada Allah Ta'ala. Syaitan ialah istilah bagi manusia ataupun jin yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing di dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk maksudnya apa? Petunjuk yang dia ada dijual, dia ambil kesesatan tubuh kat dia. Dia ada knowledge dan kesesatan tentang agama, yang tu dia lempar buang, dia ambil mengolok-olokkan agama, jadi habuan diri dia. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
mereka itu tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali, yakni ke jalan yang benar. Siapa dia tadi? Ciri-cirinya tadi, yang munafik tadi. Itu ciri-ciri. Jangan baca sekat jadi je. Baik, perumpamaan yang berikutnya. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gelita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya kerana mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maknanya Allah menguasai orang-orang kafir ini. Dan hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah mengkehendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baik, ini introduction kita pada hari ini sampai ayat 20. Ada lagi 6,216 ayat. Tak sampai. Nak dua kali tak bulan. Boleh dipikirkan. Jadi insya-Allah tanda-tanda di situ, tak kira Quran dia tak habis, tetap boleh habiskan sendiri. Tapi kalau tak baca yang ni, siapa yang pernah baca sampai ayat 20 ni? Barangkali sampai ayat 20 ada kot tengah Ramadan kan? Lepas tu hilang. Tekat ayat 20 tu lah. Jadi mudah-mudahan kita tak berhenti tekat ayat 20 ni saja lah. Ni definisi ataupun description orang munafik ni pada zaman Nabi adalah orang kafir yang berpura-pura menjadi Islam. Ya. Tapi adakah orang Muslim yang ni yang munafik? Itu bergantung. Dia pertama ada dua. Munafik dalam hadis Nabi dan nas al-syara' ada dua. Satu dipanggil munafik i'tiqadi. Memang secara i'tiqadnya dia memang munafik. Dia terpaksa jadi Islam. Barangkali kerana terberanak dalam keluarga Islam, maka dia tak boleh keluar daripada perangkat hidup itu, maka dia pura-pura Islam tapi dia menyembunyikan kekufurannya dan kebenciannya terhadap agama. Yang tu yang termasuk dalam bab kekal dalam neraka. Satu lagi yang Nabi bagikan ancaman itu dipanggil sebagai munafik amali. Praktis munafik. Dia masih orang beriman, masih ada kelayakan untuk syurga, tetapi dia telah melakukan tingkah laku orang munafik. Dan itu ancaman. Adalah dosa untuk benda tu. Orang munafik tu ada orang berdiri dia kan 4 dari Malaysia. Itu apply orang kalah bukan dulu. Itu yang Nabi sebut itulah ancaman untuk ke depan berdasarkan kepada yang ada pada zaman Nabi itu. Itu ialah dia punya contoh asas dia. Maka mana-mana orang yang mengambil contoh itu, maka dia tiru perbuatan orang ini. Jadi bila Nabi istilahkan dengan munafik itu, pertamanya ada sampel lah, mana ada sampel asal. Siapa-siapa yang follow maka dia ikut sampel tu. Yang keduanya ialah satu bentuk ancaman yang berat. 4 perkara yang diabaikan itu sebenarnya sangat berat, sehingga Nabi menisbahkan kepada nifaq, kepada kemunafikan, yang mana Quran sebut tempatnya duduk paling bawah dalam neraka. Jadi dia di-apply berterusan sampai seterusnya. Wallahu a'lam. Ada apa lagi? Tak ada dah? Baik, jadi insya-Allah bulan depan kita kalau diizinkan Allah Taala kita akan berjumpa lagi. Itu akan di sana. Di Seri UK insya-Allah. Kita di Seri UK sama bawa ini. Kalau nak tunggu kat sini je baca ni, ingat siapa yang daftar pergi haji minggu lepas, dia punya giliran dah 2050 kan. Jadi kalau kita buat baca ni sebulan selang sebulan tak sampai, orang sempat pergi haji lagi, balik tak habis lagi ni. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.